Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada DBF 4C. Nama saya Irina. Nama saya Nabila. Nama saya Zafira. Nama saya Fatih. Pada hari ini kami memilih makanan tradisional iaitu Nasi lemak. Jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kami gunakan. Ada kacang, ada garam. Tapi bahan macam tak cukup. Mana? Mana telur? Mana bawang? Timun pun tak ada. Okey. Apa kata kita pergi pasar? Yeay! 1, 2, 3. Sekarang kita dah cukup bahan. Jadi kita tunggu apa lagi? Ayo kita ke dapur. Ayo! Kita kat mana ni? Semua bawa bertenang. Sekarang kita orang berada di dapur. Jadi tunggu apa lagi? Marilah masak bersama kami. Mari! Saya nak masak nasi. Saya nak potong bawang. Saya nak masak sambal. Anda semua nak tahu tak apa yang kami beli di pasar tadi? Ini adalah antara bahan-bahan yang masih tidak cukup. Tapi sebelum itu, mari kita ikut langkah-langkah ini sebelum ke pasar. Terdapat 3 langkah SOP yang kita perlu patuhi sebelum keluar dari rumah. Langkah penjagaan SOP yang pertama dan paling penting adalah pemakaian pelitup hidung dan mulut untuk mencegah daripada terkena jangkitan virus. Jangan lupa membawa hand sanitizer ketika anda keluar dari rumah. Jangan lupa untuk menjaga jarak sebanyak 1 meter. Bahan pertama ialah cili kering. Kita juga perlukan cili kering untuk membuat sambal. Bawang putih digunakan untuk menambah kepedasan supaya sambal nasi lemak bertambah sedap kerana terdapat sesetengah orang yang menyukai akan makanan pedas. Bawang merah pula digunakan untuk menambah kemanisan supaya sambal nasi lemak tidak terlalu pedas kerana terdapat segelintir individu seperti kanak-kanak tidak gemar akan makanan pedas. Timun juga merupakan hidangan sampingan yang penting dalam nasi lemak. Telur merupakan hidangan pelengkap yang membuatkan nasi lemak lebih sedap. Ini adalah bahan untuk memasak nasi. Kita perlukan nasi, santan dan pandan. Ini pula adalah bahan untuk membuat sambal. Cili kering, bawang merah, garam dan gula. Untuk hidangan sampingan, kita perlukan timun, telur, ikan bilis dan juga kacang. Sekarang, kita pergi kepada pemprosesan bahan untuk membuat nasi lemak. Pertama sekali, anda memerlukan kelapa yang belum diparut. Parut kelapa sehingga keluar isinya. Jika anda tiada kelapa, anda boleh menggunakan santan kotak yang sudah sedia ada di kedai. Seterusnya, kelapa yang telah diparut haruslah diperah untuk mengeluarkan santan. Kita gaulnya dengan air untuk mengeluarkan santan tersebut. Selepas itu, ambil sedikit kelapa yang telah dicampur dan perah ia sehingga keluar santan. Masukkan nasi mengikut sukatan. Selepas itu, masukkan santan yang telah diperah. Masukkan daun pandan. Masukkan sedikit garam dan nasi sedia untuk dimasak. Sementara menunggu nasi dimasak, marilah kita mengenali latar belakang makanan tradisional yang kami pilih, iaitu Nasi lemak. kenapa kami memilih nasi lemak? Kerana nasi lemak merupakan makanan kebangsaan dan merupakan kegemaran rakyat Malaysia. Kenapa dinamakan nasi lemak? Ini dinamakan nasi lemak kerana nasi tersebut dimasak bersama perahan kelapa tua yang dinamakan santan untuk menjadikan nasi tersebut berlemak dan berkrim. Tambahan pula terdapat daun pandan di dalamnya untuk menaikkan Aroma nasi tersebut. Saya rasa nasi dah masak lah. Baiklah, mari kita ke dapur. Mari! Seterusnya dalam pembuatan sambal. Cili kering tersebut perlulah dipotong kecil-kecilan untuk dikisarkan dengan pengisar. Kita perlulah mengisarnya sehingga cili itu kemerah-merahan dan perlulah potong bawang untuk menjadi pelengkap dalam sambal.
Pertama sekali, panaskan minyak di dalam kuali dan masukkan cili yang telah dikisar sebentar tadi. Masukkan seberapa banyak cili yang anda mahukan mengikut tahap kepedasan masing-masing. Kacau sehingga pecah minyak dan masukkan bawang yang telah dikisar. Masukkan sedikit air asam, 1 sudu gula, 1 sudu teh garam. Masukkan juga sedikit ikan bilis untuk menaikkan aroma sambal tersebut. Nasi tidak akan lengkap tanpa sambal dan hidangan sampingan. Untuk pengetahuan anda, pada zaman dahulu, makanan ini lazimnya dihidangkan bersama ikan sela kuning goreng, kangkung dan juga sambal tumis. Tetapi disebabkan keedaran masa, set nasi lemak kini dihidangkan bersama set sambal ikan bilis ataupun sambal yang dimasak secara berasingan daripada ikan bilis. Bukan itu sahaja, nasi lemak juga dihidangkan bersama kacang tanah goreng, telur rebus ataupun telur mata kerbau serta irisan timun yang dihidangkan bersama set nasi lemak. Timun merupakan salah satu hidangan sampingan yang enak jika dimakan bersama nasi lemak. Jika anda tidak gemar untuk memakan timun bersama kulitnya, anda perlulah menghiris kulitnya terlebih dahulu. Kemudian, potong bahagian hujung timun dan gosokkannya di bahagian yang dipotong tadi untuk menghilangkan rasa pahit timun tersebut. Kemudian, timun akan dipotong nipis-nipis dan tidak terlalu tebal. Apabila sudah siap dipotong, timun akan disusun supaya nampak lebih menyelerakan. Seterusnya, kita akan menggoreng ikan bilis. Sebelum kita menggoreng ikan bilis, adalah lebih baik untuk kita membuang najisnya terlebih dahulu kerana ia tidak baik untuk kesihatan. Kemudian, gorengkannya sehingga garing dan rangup. Telur yang hendak direbus perlu dipastikan tidak sejuk sekiranya kita ingin mendapatkan telur yang direbus cantik. Rebuskan ia di dalam air panas yang menggelegak dan jangan letakkan ia berdekatan antara satu sama lain supaya ia tidak melekat. Telur ini boleh direbus atau digoreng sahaja, tetapi lebih enak jika ia direbus. Kita perlulah menggoreng kacang tanah dengan cara yang betul supaya ia tidak pahit atau liat kerana kurang masak. Gorengkan kacang tanah tersebut dengan sedikit minyak dan perlu sentiasa menggaulnya supaya kacang masak dengan sekata. Jangan goreng kacang terlalu lama sehingga hangus kerana ia akan menyebabkan kacang berasa pahit. Wah, siap juga ya nasi lemak kita dan sangatlah senang untuk membuat nasi lemak. Nampak sedap lah. 3 jam kemudian. Sebentar, belum habis lagi. Kenapa nasi lemak menjadi makanan sihat dan sesuai untuk semua sehingga diiktiraf antara 10 makanan sihat oleh majalah antarabangsa baru-baru ini? Menurut Biro Media Pertubuhan Doktor-Doktor Islam iaitu Perdim, Dr. Nurzaidi Zakaria, bahan yang digunakan dalam nasi lemak secara umumnya baik untuk kesihatan tubuh badan. Katanya, nasi yang kita ketahui mempunyai glycemic index GI yang tinggi, namun kadarnya boleh diturunkan apabila dicampur bersama santan. Katanya lagi, santan pula merupakan asid lemak yang dipanggil asid laurik, iaitu lemak yang sama jenis dengan susu ibu dan dapat membantu perkembangan otak dan juga menguatkan tulang. Lemak dalam santan terdiri daripada asid lemak rantaian sederhana yang dipanggil MCFA. MCFA adalah asid lemak yang paling penting dalam membina dan mengekalkan sistem imun tubuh, sama seperti lemak dalam susu-susu ibu. Selain itu, santan juga membekalkan sumber nutrisi yang sangat baik bagi mereka yang sedang menjalani proses penurunan berat badan, katanya. Seterusnya, mari kita lihat pelengkap hidangan yang paling penting bagi nasi lemak, iaitu sambal. Sambal menjadi kegemaran ramai apabila memakan nasi lemak. Anda semua pasti ingin tahu khasiatnya, bukan?
Jadi menurut Dr. Nur Zaidi, sambal yang terdapat di dalam nasi lemak yang diperbuat daripada cili api baik untuk menjadi ejen penghalang kanser. Mengapa ia dikatakan baik untuk menjadi ejen penghalang kanser? Baiklah, untuk pengetahuan semua, cili api mempunyai antioksidan yang tinggi serta mampu mengaktifkan denyutan jantung dan merangsang peredaran darah dalam badan serta mengeluarkan gas daripada sistem pencernaan. Tetapi perlu kita ingat, sekiranya cili tersebut tidak cukup masak, ia boleh menyebabkan kita mengalami sakit perut. Satu lagi hidangan sampingan yang terdapat dalam nasi lemak ialah kacang tanah. Sesetengah orang tidak gemar untuk memakan kacang tanah bersama nasi lemak, walaupun pada hakikatnya kacang tanah ini memberikan khasiat untuk badan kita juga. Di sini saya akan mendedahkan tentang khasiat kacang tanah. Kacang tanah mengandungi protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B kompleks dan fosforus. Jika dibandingkan kacang tanah dengan telur, daging dan kacang soya, kandungan protein di dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi. Kacang tanah juga mengandungi asid amino yang tinggi. Minyak dari kacang tanah juga adalah sumber terbaik untuk pencuci perut. Sementara itu, ikan bilis juga merupakan sumber kalsium, kalium, selium dan vitamin A yang amat diperlukan badan. Dr. Nur Zaidi berkata lagi, kebanyakan orang menganggap memakan telur menyebabkan peningkatan kolesterol, tetapi sebenarnya kolin dan fosfatidilkolin dalam telur kuning boleh membantu mengelak longgokan kolesterol dan lemak dalam hati serta pembuluh darah. Untuk pengetahuan anda, timun yang dihidangkan di dalam nasi lemak juga membantu untuk menyejukkan badan. Malah ketika cuaca panas, sayuran itu amat bermanfaat dengan membantu melegakan mata yang tertekan akibat panas terik. Bukan itu sahaja, Dr. Nur Zaidi berkata, potasium yang terdapat dalam timun menjadikannya sangat berguna untuk membantu mengurangkan masalah tekanan darah yang rendah. Timun juga mengandungi eripsin, iaitu enzim yang membantu menghadamkan protein. Sehubungan itu, Dr. Nur Zaidi berkata, rakyat negara ini perlu mengesyorkan kepada orang ramai tentang kebaikan nasi lemak, terutamanya kepada mereka yang ingin mengamalkan diet yang seimbang dan sihat. Malah, beliau juga menyarankan rakyat negara ini supaya menjadikan nasi lemak sebagai santapan harian bersama keluarga dan rutin sarapan harian yang sihat. Sekarang, kita akan bertemu dengan beberapa orang masyarakat tempatan untuk kita mengajukan beberapa soalan kepada mereka tentang nasi lemak. Pada pendapat anda, nasi lemak sesuai dimakan pada waktu bila? Adakah pagi, ataupun tengah hari, atau petang, atau malam, atau bila-bila masa? Bagi saya, nasi lemak sesuai dimakan pada waktu tengah hari. Saya rasa bila-bila je sebab saya makan je. Saya rasa pagi kot. Nasi lemak boleh dimakan pada bila-bila masa sahaja, tetapi kebiasaannya dimakan pada waktu sarapan pagi bersama teh tarik. Terbaik. Soalan kedua, mengapakah anda suka makan nasi lemak? Saya suka nasi lemak sebab mak saya masak sedap. Saya suka nasi lemak sebab sambal dia sedap. Sebab ada telur. Saya suka nasi lemak kerana ianya mengenyangkan saya pada waktu pagi. Memandangkan saya seorang pelajar, saya memerlukan tenaga untuk fokus terhadap pembelajaran. Adakah anda pernah memasak nasi lemak? Pernah ke tidak, ya? Saya pun tak pasti. Tak pernah. Kejap, saya fikir. Mestilah pernah. Nak kata tidak tu, tipulah. Saya pernah saja masak bersama mak saya di rumah. Anda rasa nasi lemak ini menggemukkan ke? Tak. Saya rasa ya. Saya tak pastilah. Mestilah tidak. Cuba kalian tengok saya.
Bagi saya, nasi lemak adalah makanan yang menyihatkan kerana ia mengandungi piramid makanan yang lengkap. Ada ikan bilis, ada timun, ada telur, ada santan, ada sambal. Jadi, ia tidak menggemukkan. Soalan terakhir. Pernah makan nasi lemak dengan lauk tambahan yang lain? Saya makan nasi lemak saja, tak ada tambahan yang lain. Saya lagi suka ayam goreng. Selalunya dalam nasi lemak saya makan bersama kari ayam. Semestinya sambal udang. Terbaik. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Izinkan saya membaca serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.